Ni dulu Profesor Dr. Gary Miller. Profesor Dr. Gary Miller ini seorang profesor dalam bidang matematik. Ya. Dia duduk dalam komuniti Kristian. Dalam masa yang sama, beliau adalah seorang mubalik Kristian. Orang yang rajin baca Bible, orang yang mengetahui Bible. So, dia diamanahkan untuk menyebarkan dakwah Kristian among the Muslim. Kemudian dia tanya, macam mana aku nak ajak orang pada agama Kristian kalau aku tak tahu Quran? So, he decided untuk mempelajari Al-Quran. Ada kat sini? He decided, dia mengambil keputusan untuk mempelajari Al-Quran. Ni Dr. Gary Miller ni gambar dia dah tua dah. Dia masuk Islam awal lagi. Ya. Walaupun dia dah jadi profesor, tapi dia jadi profesor agak muda. Ini gambar dia masa dah agak tua. Masa dia muda, dia meluk agama Islam. Setahun selepas dia mengkaji Quran. So, intention dia mengkaji Quran bukan untuk mendalami Al-Quran. Intention dia mengaji Quran bukan nak tahu hidayah Al-Quran. Macamlah tuan-tuan, saya baca Bible, bukan saya nak masuk Kristian. Satu ketika dulu saya baca Bible, lebih banyak saya baca Quran. Sebab mau tidak mau kena ada orang yang bukan orang Islam yang tahu kandungan Bible. Ya, sebab Allah perintahkan kita berdebat, berhujah dengan orang ahli kitab, wala tujadilu ahli kitab illa billati ahsan. Berdebatlah dengan ahli kitab dengan cara yang terbaik, in the best manner. So, macam mana kita nak berdebat kalau kita tak tahu isi kandungnya? Mau tak mau, kita kena tahu isi kandung. Cuma masa saya buat PhD dalam bidang agama Kristian tu, supervisor saya tanya, Zaifuddin, how could you claim that you know Christian and you don't know Greek? You must be able to read the Holy Bible in Greek. Oh, tuan-tuan dah tua, dah berjanggut. Dah tua, bukan janggut, dah tua. Umur dah penghujung 20-an. Ialah bukan tua sangatlah gitu. Penghujung 20-an, start nak belajar bahasa yang dah ditinggal oleh orang ramai. Saya belajar setahun lebih bahasa Greek untuk baca Bible dalam bahasa Greek. Alhamdulillah, cumanya tak boleh nak bercakap sebab tak ada teman nak cakap. Dan guru yang mengajar saya pun, sekarang orang dah tak bercakap dengan bahasa Greek. Kata, what you need to do, hanya boleh baca saja dan fahami isi kandung Bible. Cuma Dr. Gary Miller ini, dia came across pada ayat ini. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsir. Apakah mereka tidak bertadabbur dengan Al-Quran? Sekiranya Quran datang pada selain Allah SWT, nescaya mereka akan dapati percanggahan di sana sini. So, dia came across dalam ayat ini menyatakan bahawa tidak ada percanggahan dalam Al-Quran. Asalnya intention dia nak mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Sebab dalam Bible banyak percanggahan. Dia nak cari di manakah kesalahan Al-Quran yang boleh digunakan oleh orang ramai sebagai bukti bahawa Quran ini bukan kitab wahyu. Quran ini adalah tulisan Nabi Muhammad, bukan wahyu Allah SWT. So, akhirnya selepas tahun, dia mengkaji Al-Quran, dia surrender. Dia kata, aku tak jumpa percanggahan dalam Al-Quran. Dan Quran bukan tulisan manusia. Banyak fakta-fakta saintifik, akhirnya beliau menulis buku yang bertajuk The Amazing Quran. Ini buku yang agak popular, tuan-tuan. Keajaiban Al-Quran. Dia meluk agama Islam dan menulis buku ini. Dan beberapa cerita-cerita yang diceritakan dalam Al-Quran, dia teruja dengan cerita-cerita ini. Dia mengatakan bahawa tidak mungkin Nabi Muhammad SAW boleh menceritakan fakta-fakta ini kalau Quran ini tulisan beliau. Tapi Bible, tuan-tuan, jelas-jelas banyak fakta yang salah. Contohnya dalam, tuan-tuan tengok dalam Exodus Keluaran, ya. Kisah Nabi Musa AS. Mereka mendakwa Taurat Exodus ini diturunkan pada Nabi Musa AS. Macam mana Taurat diturunkan pada Nabi Musa boleh menceritakan bila dia mati dan dia dikuburkan di mana? Dalam Exodus sebutkan bila Nabi Musa meninggal dan dia dikuburkan di mana. How could you believe that verses being revealed to Prophet Moses, and he himself boleh ceritakan pada orang ramai bila dia mati dan dia dikuburkan kat mana? Tuan-tuan kalau mati, tuan-tuan tahu dikuburkan kat mana tak? Kita pun tak tahu kita mati kat mana, tuan-tuan.
Apatah lagi nak dikebumikan ke mana? So nampak jelas ayat tu tak mungkin diturunkan pada Nabi Musa AS. Malam ni saya buat contoh. Kita bincangkan detail ayat ni. Ayat bermula pada Acts. Kalau tuan-tuan tengok tadi, Gospel. Yang pertama ialah Old Testament. New Testament yang pertama adalah Gospel. Yang kedua adalah Acts. Acts adalah tulisan Saint Paul. Dalam chapter yang ke-9. Tuan-tuan tengok ni. Chapter yang ke-9. Ya. Bermula pada ayat yang pertama. Tapi saya ambil ayat yang ke-7 sebab panjang ceritanya. Ceritanya lebih kurang macam ni. Ikut dakwaan orang Kristian, Nabi Isa mati di tiang salib. Ikut dakwaan orang Kristian. Setelah kematian Nabi Isa AS di tiang salib, ikut dakwaan mereka, ramai pengikut Nabi Isa yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan iman mereka. Mereka melarikan diri ke Syria, ke Damsyik, ke Damaskus. Saint Paul salah seorang yang cukup anti ajaran Nabi Isa AS. Dan Saint Paul tidak pernah jumpa Jesus. Saint Paul tidak pernah jumpa Jesus. Tetapi dia antara orang kuat yang memusuhi ajaran Nabi Isa AS. Dan berapa ramai pengikut-pengikut Nabi Isa AS yang ditangkap, diseksa, ada sebagainya yang mati terbunuh. So cerita ayat ni adalah kisah Saint Paul. Jadi apabila pengikut Nabi Isa pergi melarikan diri ke Damsyik, Saint Paul memang marah pada mereka dan minta keizinan surat pada ketua imam, ketua pemimpin Yahudi. Saint Paul sendiri merupakan ahli majlis tertinggi Yahudi ketika itu. Ahli majlis tertinggi dipanggil Sanhedrin, majlis Sanhedrin. Ada 70 orang, Saint Paul salah seorang dia. Dan ada ketua imam, ada ketua Yahudi. Saint Paul mendapat surat keizinan daripada pemimpin Yahudi untuk menjejaki pengikut Nabi Isa yang telah melarikan diri ke Damsyik. So setelah dapat surat ni, Saint Paul pun membawa teman dia, pengikut-pengikut dia, pergi ke Syria menjejaki pengikut-pengikut Nabi Isa AS. Dalam perjalanan menuju ke Syria, ini insiden yang berlaku. Dalam perjalanan menuju ke Syria, tiba-tiba mereka nampak cahaya pada langit. Cahaya yang begitu kuat, turun ke langit. Lalu mereka semua jatuh ke tanah. Dan datanglah suara memanggil, Saul, Saul. Saul ni nama Hebrew. Paul nama Greek. Nama Inggeris dia, ataupun Greek dia Paul. Nama Hebrew dia Saul. Saul, Saul, why do you persecute me? Lalu suara ini jawab, Saint Paul pun jawab, who are you, oh my Lord? Kita berhenti setakat ini dulu tuan-tuan. Kita lihat ayat tadi ya. Saint Paul menjelaskan, and the man which journeyed with me stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. Apabila cahaya terlampau kuat datang ni, mereka collapse kesuaraannya. Kemudian mendengar suara, Saul, Saul, why do you persecute me? Saint Paul terpinga-pinga, ramai terpinga-pinga sebab mereka mendengar suara tetapi tak nampak yang bercakap. Okey tuan-tuan sekalian, cuba tengok ya. Dalam sini ni, saya bawa Bible, ini International Guardians. Yang ni saya bawa Bible King James Version, kemudian New American Bible, yang ketiga New International Version. Ayat yang sama, chapter nombor 9, ayat nombor 7. Cuba tuan-tuan tengok. Oops, hilang. Okey, awal dia. Ayat yang sama, tapi versi yang berbeza. Okey. Sekarang ni sebelum kita tengok ayat ni tuan-tuan, saya baca ayat Quran, saya minta tuan-tuan sambung. Boleh? Okey. Nak tunjukkan kehebatan Al-Quran. Saya baca ayat Quran, satu ayat tuan-tuan sambung. Boleh Wadduha wal-laili idza saja. Sambung. Qul ya ayyuhal kafirun alhaakumut takatsur. Kita baca ayat ni tuan-tuan, orang Islam boleh sambung. Sebab
Di mana saja Quran yang ada kita ambil, sama ada di Indonesia, di Filipina, di Thailand, di Malaysia, di Afrika, di Amerika, di negara Arab, di Meksiko, di Amerika Latin. Semua ayatnya sama, tak ada beza. Satu ayat kita baca, orang lain boleh sambung, boleh hafal. Dan ini tidak berlaku dalam Bible. Cuba tuan-tuan tengok ni. Ini ayat yang sama, tapi versi yang berbeza, ayatnya semua lain. Tak ada ayatnya yang sama. Ayat dalam King James Version dengan New International Bible, New American Bible tak sama. Saya cakap tentang ayat ya. Dan Al-Quran barisnya tetap sama. Bacaannya tetap sama, melainkan qiraat yang berbeza. Ya. Tetapi yang lain kalau kita ambil hafz semua sama je, tak ada beza. Dalam Bible berbeza versi. Mereka ada banyak versi. Semua versinya berbeza-beza. Jadi, versi ni, tuan-tuan tengok, ayatnya tak ada yang sama. Al-Quran, baris atas, baris bawah, setiap huruf tak ada yang tertinggal. Kat sini, ayatnya langsung tak ada yang sama. Jadi, persoalannya, mana satu yang kalamullah? Mana satu ayat Tuhan? Kalau ini ayatnya tak sama, tak ada yang sama, mana satu ayat Tuhan? Setiap versi ada ayat yang berbeza. Hatta dalam New International Guardian sini, ayatnya tak ada satu yang sama dengan sini. Walaupun Acts chapter 9 ayat 7. Nampak tak? Clear? Tapi tuan-tuan buka surah Al-Kafirun. Mana-mana terbitan yang diterbitkan di Beirut, diterbitkan di Indonesia, diterbitkan di Meksiko, buka sama, tak ada beza. Ini tak berlaku dalam Bible. That's why, bila saya baca satu ayat, tuan-tuan boleh sambung. Tapi kalau saya baca satu ayat dalam Bible, saya minta orang Kristian sambung, mereka tak boleh sambung. Sebab, dia akan tanya, you hafal versi yang mana? Okay? Kalau mereka dakwa, mereka hafal Bible pun, mereka akan tanya versi yang mana. Sebab itulah orang Kristian katakan, if whatever reason today, we destroy the Holy Quran, tomorrow they can bring the new Quran as what being revealed to Prophet Muhammad SAW. Kalau hari ini semua Quran dibinasakan, esok mereka boleh bawa Quran yang lain, yang sama seperti diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi, Bible tak berlaku. If whatever reason today, we destroy all the Holy Bible, tomorrow we cannot get the Holy Bible. Because none of us memorize the Holy Bible. Kalau hari ini, kita binasakan semua Bible, esok kita tak ada Bible yang lain. Sebab tak ada seorang pun di kalangan kita yang hafal Bible. Kalaupun ada yang mendakwa mereka hafal Bible, kita still boleh tanya, kamu hafal versi mana? Sebab satu versi lain antara satu sama lain. Okey, itu satu. Semua versi ayatnya berbeza. Yang kedua, perbezaan yang kedua. Tuan-tuan tengok ayat. Kisah ini ceritanya Saint Paul pergi ke Syria ni ada 3 tempat dalam Bible. Dalam Acts chapter yang ke-9, ya. Tuan-tuan boleh tengok chapter yang ke-22 dan chapter 26. Disebutkan cerita yang sama. Yang jadi masalah, ceritanya berbeza. Ambil contohlah tuan-tuan ya. Kisah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj hanya disebutkan dalam satu surah aja. Surah Al-Isra. Tetapi kalaulah cerita ini ada dalam Al-Quran dalam beberapa tempat, satu ayat menyatakan Nabi Isra waktu malam, satu ayat lagi Isra waktu siang. Kita akan tertanya-tanya, mana satu yang betul? Isra ni waktu malam, waktu siang. So inilah yang berlaku dalam Bible, kan? Percanggahan ayat yang berbeza. Apa maksud saya ni? Tuan-tuan tengok ya. Okey. Ini percanggahan dia. Saya ambil tadi perbezaan ayat. Yang pertama, dengar suara ataupun tak dengar suara. Cuba tuan-tuan tengok ayat ni dulu. Saya buat ayat ni ya. Tuan-tuan tengok ayat ni. Sorry, saya terpijak sikit. Okay. Hearing a voice, but seeing no man. Okay, orang yang bersama dengan aku berdiri, speechless, lidah keluh, tak boleh kata apa-apa. Hearing a voice, but seeing no man. Mereka dengar suara, tapi tak nampak orang yang bercakap. Ini chapter 9, ayat nombor 7. Okey. Tengok chapter yang ke-22, ayat 9. But they heard not the voice of
of him that spoke to me. Mereka tak dengar suara orang yang bercakap. Yang tadi kata dengar suara. Yang ni kata hearing a voice. Yang ni kata but they heard not the voice. Mereka tak dengar suara. Mana satu yang betul? Dengar ke tak dengar? Kalau ada dua bercanggah ni, sama ada salah satu betul ataupun kedua-duanya tak betul. So persoalan yang timbul, oh wahai Saint Paul, orang yang sama dengan kamu ni, dia dengar ke tak dengar? Sebab dalam chapter 9 kata dengar, dalam chapter ni kata tak dengar. Okey, nak azan dulu ya? Okey, kita berhenti azan dulu. Okey, tuan-tuan sekalian, poin yang pertama saya sebut tadi, pertama, semua versi berbeza. Ini boleh katakan poin yang ni poin yang kedua, ni poin yang kedua. Tapi
dalam perbandingan ini poin yang pertama. Poin yang kedua, cuba lihat balik pada ayat yang sebelum ni Okey. Kalau tengok poin yang kedua ni, dengar ataupun tak faham. Cuba tuan-tuan tengok ayat ni. Dalam King James Version, but they heard not the voice of him that spoke to me. Ini dalam King James Version. Dalam New International Version, but they did not understand the voice. Did not understand dengan tak dengar sama tak? Saya cakap, tuan-tuan dengar. Tapi kalau saya cakap perlahan, mungkin tuan-tuan tak dengar. Tak dengar ni tak dengar langsung. Tak faham. Kalau saya ceramah cakap Jawa, tuan-tuan tak faham. Betul ke betul? Bukan tak faham semua. Ada yang faham kalau orang Jawa. Tapi kalau orang bukan orang Jawa, dia tak faham. Jadi, did not understand, mungkin dia dengar, cuba dia tak faham. So, persoalan yang timbul di sini ialah, dia tak dengar ke tak faham? Mana satu betul? Jadi, Bible sebutkan, dalam ayat ni kata, tak dengar. Dalam ayat ni kata, tak faham. Mana satu yang betul? Okey. Yang ketiga. Ayat, and were afraid, hilang. Ayat ni tuan-tuan tengok Oh, dia pakai ni pointer dia absorb, tak nampak. Okey. And they that were with me saw indeed the light. Mereka yang bersama dengan aku pastinya melihat cahaya. And were afraid. Cuba tuan-tuan tengok ayat yang saya birukan dalam kedua-dua ini, sama ada dalam NAB ataupun NIV, kedua-dua ayat ni dalam versi ini tidak ada and were afraid. Mereka ketakutan, mereka kebimbangan. Dalam versi ini tak ada, dalam versi ini tak ada. Siapa yang bertanggungjawab membuang satu ayat ni? Satu ayat hilang. Mereka ketakutan, mereka kebimbangan. Sama ada mereka ketakutan ni tambahan dalam King James Version ataupun dibuang dalam NAB atau NIV. Mana saya betul? Sebab tu tuan-tuan, kita baca Quran kat mana-mana terbitan, tak ada ayat yang dibuang. Kalau ada ayat yang dibuang, salah cetak ataupun orang secara sengaja nak palsukan ayat Quran, akan ada orang tahu. Kat sini diterima oleh masyarakat, inilah ayat Tuhan. Tapi bila kamu kata ayat Tuhan, mana ayat ni hilang? And were afraid, satu ayat lengkap, mereka ketakutan, mereka kebimbangan, hilang. Okey, yang keempat. Mereka berdiri ataupun mereka terjatuh. Okey, tengok ayat ni Mereka berdiri ataupun mereka jatuh. Ini dalam King James Version tadi, chapter 9, ayat 7. The men who were travelling with him stood speechless. Stood maksudnya berdiri. Stood speechless. Berdiri, lidah kelu tak boleh berkata-kata. Tetapi dalam chapter yang ke-26, cerita yang sama apabila dia ceritakan depan raja, apa yang dia kata? All of us fell to the ground. Apabila cahaya ni terlampau kuat, sebab dia sebutkan, dia cerita pada Raja Agapas. It was on the road at midday. Dalam perjalanan kami, waktu tengah hari. Your Majesty, I saw a light much brighter than the sun. Aku melihat cahaya yang lebih terang daripada cahaya, menyebabkan all of us fell to the ground. Masalahnya, semua ni jatuh kat ground, jatuh kat tanah ataupun berdiri. Berdiri ke jatuh, mana satu yang betul? Ini persoalan yang orang Kristian tak boleh jawab ke? Okey, yang kelima. Siapa yang memberitahu Saint Paul selepas dia mendakwa, dia dilantik sebagai Nabi. Cerita ini ketika mana datang cahaya yang cukup terang, mereka jatuh ke tanah. Tetapi dalam ayat menyatakan Saint Paul seorang jatuh ke tanah, yang lain berdiri, tak jatuh. Kemudian datanglah cahaya, datanglah suara, Saul, Saul, why do you persecute me? Saint Paul, kenapa kamu menyakitiku? Lalu Saint Paul pun jawab, who are you, oh my Lord? Siapakah kamu, wahai Tuhanku? Tuan-tuan, umat sekalian, out of the blue, tiba-tiba, bagaimana Saint Paul boleh bertanya, who are you, oh my Lord?
Kalau dia tahu yang cakap tu Tuhan, dia tak sepatutnya cakap, who are you, oh my Lord? Sepatutnya dia tanya, what do you want, oh my Lord? Kalau dia tahu yang cakap tu Tuhan, dia akan tanya, what do you want, oh my Lord? Tapi sebaliknya dia tanya, who are you, oh my Lord? Maksudnya, Paul tak tahu yang cakap tu Tuhan. Okey. Perkara yang lain. Apabila suara ini bercakap dengan Paul, lalu Paul bertanya, what should I do? Okey. Ayat yang 10. Dia tanya, I ask, what shall I do, Lord? Apa yang perlu aku lakukan, wahai Tuhanku? And the Lord said to me, dan Tuhan bercakap dengan aku, get up and go into Damascus, and there you will be told everything that God has determined for you to do. Bangun, pergilah kamu ke Damascus, dan di sana ada seorang, dalam ayat yang 14 bukan orang tu namanya Ananias. Ananias akan bagi tahu semua perkara, apa yang perlu kamu buat, seperti mana Tuhan ingin kamu lakukan. Okey, ini dalam chapter 22 ayat 11. Tetapi dalam chapter 26 ayat 16 hingga 17 bunyinya macam ni. But get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as my servant. Bangun sekarang dan aku dah lantik kamu sebagai pembantu aku, sebagai rasul. So persoalannya, masa bila dia diberitahu? Di Damsyik ataupun immediately? Sebab ayat ni, immediately Jesus bagi tahu bahawa dia seorang nabi. Tetapi dalam ayat ni menyatakan Jesus suruh dia pergi Damsyik. Dalam Damsyik, di Damsyik barulah dia beritahu apa yang dia perlu buat. So persoalan yang timbul, di mana dia beritahu? Sama ada di Damsyik atau tidak? Yang kedua, siapa yang beritahu? Yang beritahu kat sini Jesus, tapi yang kat sini beritahu ialah orang lain. So percanggahan-percanggahan ni terlampau banyak dalam Bible. Inilah yang disebutkan oleh orang Kristian sendiri, I found more than 5,000 mistake in the Holy Bible. Aku jumpa lebih pada 5,000 kesalahan, percanggahan dalam Bible. So Dr. Gary Miller cuba mencari percanggahan-percanggahan ini sebab dia baca Bible. Dia tahu isi kandung Bible. Dia cuba cari percanggahan dalam Al-Quran. Tetapi dalam dia mengkaji Al-Quran, dia tak temui percanggahan ini. Akhirnya, dia memeluk agama Islam. Tuan-tuan sekalian, daripada awal saya jelaskan tadi tentang Al-Quran tetap terjaga isi kandungnya. Kemudian saya jelaskan tentang apa itu Bible. Kemudian saya bagi contoh sedikit percanggahan-percanggahan dalam Bible. Dan saya tak sempat nak bicarakan hari ini persamaan di antara Bible dan Quran yang menyebabkan ramai orang Islam, orang Kristian memeluk agama Islam. What being taught by the Holy Bible are being practiced by the Muslim. Apa yang diajar dalam Bible diamalkan oleh orang Islam, tetapi tidak diamalkan oleh orang Kristian. Mungkin just sepintas lalu, sebagai mukadimah untuk akan datang kalau Allah panjangkan umur, banyak yang diajar oleh Bible selari dengan ajaran Al-Quran, selari dengan ajaran hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang diajar oleh gereja bercanggah, berbeza. Antaranya, Bible suruh lelaki berkhatan, orang Kristian berkhatan, orang Islam berkhatan, tapi orang Kristian tidak berkhatan. Dalam Bible menyatakan babi haram, orang Kristian makan babi, orang Islam tak makan babi. Dalam Bible menyatakan arak haram, orang Kristian minum arak, orang Islam tak minum arak. Dalam Bible menyatakan bangkai haram, orang Islam tak makan bangkai, orang Kristian makan bangkai. Dan banyak lagi tuan-tuan. Sebab itu sebutkan, what being taught by the Holy Bible are being practiced by the Muslim and not being practiced by the Christian. Sebab tu Dr. Zakir Naik selalu sebutkan, if you want to know any religions, you must refer back to their holy books. Kalau kamu nak tahu mana-mana agama, rujuk balik pada kitab asal mereka, bukan ajaran agamawan-agamawan mereka. So, what being practiced by the Christian right now are the teaching of the church, not the teaching of the Holy Bible. Sebab
Dalam Bible terlampau banyak ayat tuan-tuan menyatakan Tuhan Maha Esa. Dalam Bible menyebutkan Nabi Isa sebagai manusia, Nabi Isa sebagai seorang rasul. Tidak ada ayat ataupun Nabi Isa tidak pernah mendakwa dia sebagai Tuhan. Sebab tu Dr. Zakir Naik berani cabar orang Kristian. Memang benda tu tak wujud dalam Bible. If you could prove to me any verses from the Holy Bible that Jesus claimed He is God, or He asked people to worship Him as God, I'm ready to be Christian right now. Sebab memang tidak ada ayat tersebut dalam Bible. Tapi banyak lagi perkara yang disebutkan dalam Bible yang selari dengan ajaran Quran, yang telah menyebabkan ramai orang Kristian yang mengkaji Bible memulai agama Islam. Jadi tuan-tuan, Muslimin, kalau tuan jumpa Bible ni jangan takut nak baca. Kita orang Melayu ni kan nampak Bible takut macam nampak hantu. Baca Bible tuan-tuan. Sebab ramai orang masuk Islam sebab dia baca Bible. Tapi kalau tuan-tuan nak baca Quran pun tak ada masa, tak payah baca Bible, tuan baca Quran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar tu untuk malam ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.